Alhamdulillah. Kita telah pun faham anak-anak daripada pelajaran kita yang lalu, iaitu hukum-hukum nun mati, mim mati, dan juga baris dua, di mana menerbitkan hukum-hukum izhar, hukum-hukum idgham, hukum-hukum iqlab, hukum-hukum ikhfa. Kalau mim mati, akan bertemu sana pula hukum yang keluarkan anak-anak, iaitu izhar syafawi, ikhfa syafawi, dan juga idgham mutamasil lain. Anak-anak tu tak lupa, dalam pelajaran kita yang lalu, anak telah diterangkan dalam Rasam Usmani, terdapat sana yang dinamakan istilahud dhab, tanda-tanda yang menunjukkan kepada hukum tajwid. Jadi kali ini cikgu telah menyediakan beberapa soalan untuk menduga fahaman anak-anak daripada pelajaran yang telah kita pelajari pada pelajaran yang lalu. Bersedia anak-anak? Cikgu akan bertanya setiap daripada rakan anak-anak, sama-sama anak-anak semua memberikan jawapan apa yang telah kita fahami dari pelajaran kita yang lalu. Baik, sekarang cikgu tulis, cuba anak-anak perhatikan ya. Soalan yang pertama anak, tentu anak dapat membaca ya. Ini dia. Perhatikan. Soalan yang pertama sekali cikgu nak bertanya kepada Muhammad Izzat. Cuba Muhammad Izzat terangkan apa hukum yang terdapat pada nun mati dalam kalimah ini. Kalimah ini hukumnya iqlab, cikgu. Iqlab. Iqlab. Anak-anak katanya, tepat atau tidak? Anak akan dapat bersetujukan betul atau tidak. Baik, bagaimana dapat kita kenal katakan iqlab ni? Ia dapat dikenali setiap nun mati atau baris dua bertemu dengan huruf ba, cikgu. Itu kita dapat kenal, namanya iqlab. Baik, bagaimana dia punya tugas amalan kita nak membaca dia bagaimana? Apa perkara nak jaga? Ada 3 perkara yang perlu kita amalkan, cikgu. Ya, 3 kata dia anak-anak. Yang pertama, tukar nun kepada bunyi mim. Nun jadikan mim. 1. Kedua, didengungkan. Didengungkan. Ketiga, dan diikhfakan, cikgu. Ketiga, diikhfakan. 3 perkara ni katanya mesti kita amalkan dalam pembacaan ni. Bagaimana bacaannya? Min ba'di. Lagi sekali. Min ba'di. Kita dapat di antara anak min ba'di. Artinya bibir tidak dikatup. Min ba'di. Tepat. Itulah bacaan kendaki. Baik, dalam istilah dhab, kalau kita nak kenalkan macam mana iqlab ni bagaimana? Dalam istilah dhab, setiap huruf nun di atasnya ada bertanda mim kecil, cikgu. Ini dia anak-anak. Mim kecil ni artinya bacaan iqlab. Jadi artinya kalau orang belajar Rasam Usmani dalam istilah dhab, dia sudah kenal. Ada mim kecil, terus dikatakan dia apa anak? Iqlab. Alhamdulillah, ini yang pertama. Seterusnya, cikgu nak bertanya pula kepada rakan anak yang kedua. Lihat anak, apa misal ini? Anak-anak tu dapat baca ni ya. Ini, tengok. Apa hukum yang terdapat dalam kalimah ini? Cikgu nak bertanya kepada Muhammad Taha. Cuba Muhammad Taha. Kalimah ini hukumnya ikhfa syafawi, cikgu. Sekali lagi. Kalimah ini hukumnya ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi kata Muhammad Taha. Tepat atau tidak anak-anak? Tepat, betul ya. Baik, macam nak kenal dia? Ini dapat dikenal mim mati bertemu dengan ba. Setiap kali mim mati bertemu dengan ba, dia kata ikhfa syafawi. Apa amalan kita nak buat bacaan ni macam mana? Amalannya hendaklah mim diikhfakan di sisi ba serta didengungkan dengan khada 2 harakat. Mim diikhfakan di sisi ba serta didengungkan 2 harakat. Bagaimana bacaannya? Wahum bil akhirati. Lagi sekali. Wahum bil akhirati. Bagaimana anak? Wahum. Dia tak tutup mulut nampaknya. Wahum bil akhirati. Tepat, inilah dia katakan ikhfa syafawi. Baik, kita dah belajar istilah dhab. Bagaimana kenal dalam istilah dhab dikatakan ikhfa syafawi? Dalam istilah dhab, ia dapat dikenal mim tanpa tanda bertemu dengan huruf tanpa sabdu. Tanpa sabdu. Bila huruf tak ada tanda, tak ada tanda mati ni, artinya huruf ni mati. Kemudian bertemu dengan huruf tanpa sabdu. Inilah katanya hukum ikhfa syafawi. Tepat jawapan rakan anak. Boleh kita jadikan panduan. Seterusnya anak, cikgu nak bertanya kepada Muhammad Amin pula. Cuba perhatikan anak. Bagaimana pula ni, apa namanya ni? Itu dia. Cuba Muhammad Amin, apa kalimah ini sekarang? Bagaimana? Apa nama hukumnya ni? Hukumnya
Izhar syafawi cikgu. Izhar syafawi ke? Izhar? Izhar syafawi. Izhar syafawi kata dia anak. Tepat atau tidak? Apa yang telah kita fahami dulu. Baik, macam mana kenal izhar syafawi ni? Ini dapat dikenal apabila mim mati bertemu dengan huruf izhar syafawi yang 26 cikgu. Apa hurufnya sekarang sini? Huruf fa. Huruf fa. Izhar syafawi tepat. 26 di antara huruf fa. Baik, bagaimana cara bacaannya ni? Cara bunyinya bagaimana kita nak tugas kita pun nak buat sekarang. Cara bacaannya mim hendaklah dinyatakan dan tanpa dengung cikgu. Mim dinyatakan dengan terang tanpa dengung. Macam mana bunyinya cuba? Wahum fiha. Lagi sekali. Wahum fiha. Dengar tak anak-anak? Wahum fiha. Dia tak ada baca wahum fiha. Wahum fiha. Tepat, itu namanya izhar syafawi. Tapi cikgu nak tanya, dalam istilah huddab nak kenal macam mana? Dalam istilah huddab, kita dapat mengenal di atas huruf mim ada tanda kepada kha cikgu. Ini dia kepala kha. Setiap kali kita jumpa ada kepala kha yang kecil di sini ni, artinya huruf ni mesti dia baca dengan apa? Izhar dengan nyata terang tanpa dengung. Bila jumpa kepala kha anak dalam mim dengan nun, jangan didengungkan dan dinyatakan dan diterangkan. Tepat jawapan Muhammad Amin. Seterusnya tengok nak bertanya pula kepada rakan anak yang sebelah sini pula anak. Apa tu jawab misal? Cuba lihat anak. Ya, cuba lihat ya. Nampak? Jim ra. Ni fa. Ha alif ra. Tengok barisannya ya. Boleh kenal tak? Cuba nak tanya sekarang. Apa hukum yang terdapat pada kalimah ini? Hukumnya izhar halqi juga. Izhar Halqi. tadi kata izhar syafawi, kali ini pula izhar halqi pula anak-anak. Betul tak? Izhar halqi. Nanti kita nyatakan sebenarnya. Bagi, macam nak kenal? Ia dapat dikenal kerana nun mati ataupun baris dua bertemu dengan salah satu daripada huruf izhar halqi yang Apa sini yang jumpa sekarang? huruf ha juga. Huruf ha. Baris dua atau nun mati jumpa dengan ha, dia kata izhar halqi. Betul. Baik. Macam mana kita nak kenal dia? Itu sudah kita dapat tahu. Bacaannya cuba terangkan. Bacaannya hendaklah dinyatakan dan diterangkan bunyi baris dua tanpa dengung. Cuba bacakan. Bacaannya jurufin harin. Lagi sekali. Jurufin harin. Kalau cikgu baca jurufin harin, betul ke salah? Salah juga. Sebab pada apa? Sebab didengungkan. Didengungkan. Jadi tepat anak. Ya. Baik, dalam istilah huddab Resam Usmani, macam mana kita nak kenal hukum dia kata izhar halqi macam mana? Ia dapat dikenal kerana terdapat baris bawah dua yang sama berturut-turut garisannya. Baris dua ni sama anak-anak. Dia tak ada baris macam ni. Kita ada baris ini. Jadi macam ni artinya hukumnya apa? Izhar halqi. Izhar. Kalau macam ni lain bunyinya. Ini kita dapat. Anak dapat lihat dia ya. Alhamdulillah, tepat jawab Suhana yang telah berikan ini. Ada lagi soalan anak? Cikgu nak bertanya kepada Mastura pula. Lihat anak ya. Apa yang kita dapat ni anak? Ya, sini. Cuba lihat. Apa nama hukum bacaan ni? Nama hukumnya cikgu ialah idgham bi gunnah. Lagi sekali? Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah kata anak. Benar atau tidak tepat anak? Idgham bi gunnah kata dia. Baik, macam mana kita dapat kenal? Ia dapat dikenal cikgu apabila nun mati bertemu dengan salah satu daripada huruf idgham bi gunnah yang 4, iaitu huruf mim. Mim. Berapa huruf 4 cikgu? Iaitu ya, Ya, nun, nun, mim dan waw. mim. Ini yang jumpa sekarang? Huruf mim. Huruf mim. Tepat itu cara pengendalannya. Tapi macam mana nak bacanya kan? Cara bacaannya cikgu hendaklah dimasukkan huruf nun ke dalam huruf mim serta didengungkan dengan kadar panjang 2 harakat. Dimasukkan bunyi nun ni dalam mim kata dia. Lepas tu didengungkan. Tapi cuba bacakan. Mim ma'in. Mim ma'in. Kalau cikgu baca mim ma'in, salah ke betul? Salah cikgu. Kenapa salah? Kerana diizharkan. Saya tak masukkan. Ya. Tak masukkan. Baik, dalam istilah huddab cikgu nak tanya. Macam mana kita nak tahu ni hukum idgham bi gunnah? Dari segi istilah huddab, tidak ada tanda mati di atas huruf nun. Betul? Serta ia bertemu dengan huruf yang bersabdu. Yang bersabdu. Kalau anak dapat belajar istilah huddab yang telah kita terangkan dulu, kita sudah tahu hukum yang namanya idgham ma'al gunnah atau idgham bi gunnah. Tepat, alhamdulillah. Lagi satu soalan rakan anak cikgu nak bertanya ni ya. Cuba lihat anak yang akhir ni. Sin, ra, alif, ain, alif. Kemudian ini dia anak. Tentu anak dapat baca ya.
Cikgu bariskan tengok begini. Satu panjang ni, satu ni. Cuba kita lihat Zahratul Lil. Nampak apa hukum yang kita boleh dapat di sini? Di situ terdapat hukum ikhfa hakiki, cikgu. Ikhfa? Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki kata dia anak. Baik. Tepat ikhfa hakiki. Bagaimana amalannya yang kita nak baca sini? Baris 2 di atas hendaklah dibaca amalan dia macam mana kita nak baca? Baris 2 itu hendaklah dibunyikan antara izhar dan idgham. Ya. Serta didengungkan, cikgu. Serta didengungkan. Cuba bunyikan macam mana? Sira'an dhalik. Lagi sekali supaya semua rakan anak-anak dengar. Sira'an dhalik. Itu dia katanya ikhfa anak-anak. Sira'an dhalika. Sira'an dhalika. Begitulah bunyi yang dikendaki dalam bacaan ikhfa hakiki kata dia. Baik, kalau dalam istilah udhab kita nak kenal ikhfa hakiki macam mana? Apabila baris 2 yang tidak berturut-turut atau tidak bersamaan. Tak sama dia punya baris 2 ni. Kalau sama macam ni lain hukum. Dia begini satu panjang kanan, satu panjang kiri, 2. Jadi bertemu dengan apa? Bertemu dengan huruf tanpa sabdu. Tanpa sabdu, itulah apa hukum ni? Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Alhamdulillah. Nampaknya anak-anak, segala apa pelajaran yang telah kita ajari pada pelajaran lalu dengan misal-misal diberikan telah dapat diberikan jawapan dan jadikan panduan kepada kita.